Kompaun serta-merta menanti mereka yang rentas negeri selain diarah berpatah balik. Depo Tahanan Imigresen di Bukit Jalil, kluster terbaru dikesan KKM melibatkan 35 warga asing. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Saya Hazel Desmond. Berkuat kuasa hari ini, kompaun dikenakan kepada individu yang melakukan rentas sumpadan selain diarah berpatah balik. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN turut memutuskan tiada lagi kebenaran perjalanan rentas negeri dibenarkan selepas ini. Malam, daripada laporan yang dibuat oleh pihak polis sewaktu mesyuarat pagi tadi di Kuantan, 1,300 orang beratur di balai polis di IPD Kuantan, di balai polis daerah Kuantan untuk memohon kebenaran pulang ke kampung, iaitu untuk merentas negeri. Oleh itu saya ingin tegaskan, mesyuarat khas MKN hari ini telah memutuskan bahawa pergerakan merentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Jadi tak payahlah selepas ini nak beratur panjang-panjang untuk mendapatkan kebenaran daripada polis untuk merentas negeri. Jadi tak perlu lagi lah. Semalam daripada 271,646 kenderaan yang telah diperiksa, 2,412 kenderaan didapati cuba merentas negeri dengan alasan balik kampung dan telah diarah berpatah balik. Dalam pada itu, 130 individu ditahan kerana melanggar SOP PKP. 174 rumah ibadat bukan Islam di zon hijau pula dibenar beroperasi mulai 10 Jun ini. Bagaimanapun, jumlah kehadiran tidak boleh melebihi 30 orang. Selain itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata mereka yang berusia melebihi 70 tahun dan kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak dibenarkan hadir. Saringan suhu badan, penyediaan hand sanitizer, pemakaian topeng muka juga perlu dipatuhi setiap masa. Dan satu lagi ialah kebenaran menggunakan rumah ibadat agama bukan Islam ini hanya untuk warga negara Malaysia saja. Warga negara lain tidak boleh. Dan kebenaran ini hanya berdasarkan hari-hari yang penting. Hari-hari yang utama bagi agama masing-masing. Sebagai contoh, agama Kristian, hari Ahad, mereka ke gereja hari Ahad, maka hari Ahad saja yang dibenarkan. Ada gereja, agama Hindu mungkin ada hari tertentu, agama Buddha mungkin ada hari tertentu, satu hari dalam seminggu yang mereka perlu pergi. Jadi kita hanya benarkan 1 atau 2 hari saja. Mengulas lanjut, beliau berkata pelaksanaan urusan perkahwinan di kuil, gereja dan persatuan agama juga masih ditangguhkan. Para pegawai dari Kementerian Perpaduan Negara dilantik sebagai pemantau pembukaan rumah-rumah ibadat bukan Islam. Kebenaran akan ditarik balik sekiranya terdapat kes pelanggaran SOP diterima pihak kementerian. Ya, sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memberi jaminan bekalan makanan dan barangan keperluan asas mencukupi. Ia sekaligus mampu menampung permintaan pengguna pada musim perayaan ini. Penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis barangan di 968 premis perniagaan termasuk peruncit sebanyak 747, 191 pemborong dan 30 pengilang. Dari segi pemantauan mereka, dapatan mereka adalah barang keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi.
Kluster Depo Tahanan Immigration di Bukit Jalil menjadi kluster terbaru yang dikesan Kementerian Kesihatan KKM daripada 50 kes baru yang dilaporkan positif hari ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 35 kes melibatkan warga asing di depo berkenaan yang berada dalam tahanan sejak sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lalu. Ingin dimaklumkan bahawa terdapat satu kluster baru yang telah dikesan di Depo Tahanan Immigration di Bukit Jalil. Sehingga 21 Mei 2020 jam 12.30 hari, seramai 645 orang telah disampel dan diuji secara keseluruhan, di mana 35 kes positif COVID-19 telah dikesan. 400 kes negatif COVID-19 dan 210 orang masih menunggu keputusan. Kesemua 35 kes positif tersebut adalah melibatkan bukan warga negara dan orang kena tahan, iaitu 17 warga negara Myanmar, 15 warga negara India, 1 daripada Sri Lanka, 1 daripada Bangladesh dan 1 warga Mesir. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Pelbagai aktiviti pencegahan dan kawalan telah dijalankan, termasuk aktiviti nyah kuman, pendidikan kesihatan selain penekanan berhubung penjarakan sosial. KKM juga sudah menyediakan perkhidmatan kesihatan di semua pusat depo tahanan secara berjadual. Dalam sidang media sama, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan bilangan kes pulih hampir 2 kali ganda kes baru yang dilaporkan. Jelas beliau terdapat 90 kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Kepada seluruh rakyat Malaysia, berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Roizat dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 90 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge berward adalah sebanyak 5,796 kes, iaitu bersamaan dengan 82.1%. Terdapat 10 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU setakat ini. Daripada jumlah tersebut, 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Berikut pula adalah data pertambahan kes harian jangkitan positif COVID-19 mengikut negeri-negeri di Malaysia. Ujian saringan ke atas 20 kontak wanita hamil yang positif COVID-19 di Kuala Krai, Kelantan, termasuk kanak-kanak berusia 3 tahun didapati negatif. Manakala keputusan ujian saringan 10 lagi kontak bersama pesakit dijangka akan diketahui dalam masa terdekat. Menurut Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein, pihaknya tidak menolak kemungkinan mangsa mendapat virus berkenaan daripada suami, memandangkan mangsa seorang suri rumah. Kita telah minta supaya Jabatan Kesihatan Selangor untuk membuat pemeriksaan dan juga saringan terhadap suami lah, tengok macam mana. Dan insya-Allah kita akan dapat keputusan dalam masa 1 atau 2 hari. Tetapi kalau ikut sejarah, beliau telah balik 15 bulan dan kita buat swabi ataupun test pada 18. Kemungkinan besar dia tidak dapat daripada Kelantan. Beliau ditemui selepas mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri khas di Kota Darul Naim, Kota Baru. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan mengesahkan semua kontak wanita hamil tersebut dikuarantin di rumah. Polis mengadakan pengawasan berkala di premis dan rumah kontak yang telah dikenal pasti.
Ya, dalam pada itu, mesyuarat JKKN khas itu juga menguat kuasa serta merta ujian saringan COVID-19 kepada semua individu yang melakukan rentas negeri ke Kelantan. Jelas Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Kelantan, Dr. Izani Husin, kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri akan berada di sekatan jalan raya di kawasan sempadan negeri, termasuk di Jali, Gua Musang, Pasir Putih serta lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa untuk melakukan saringan. Semua kita mengambil faham akan situasi ini dan kita berharap semua masyarakat mematuhi demi untuk survival atau demi untuk kemaslahatan kita sendiri. Keputusan sama ada Malaysia akan menghantar jemaah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini atau tidak akan diketahui selepas Aidilfitri ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pertama, kita bergantung kepada bagaimana kenyataan daripada Kementerian Haji Arab Saudi. Keduanya, kita juga akan berbincang secara khusus dalam melaksanakan yang itu. Jika sekiranya dibenarkan atau apakah tidak dibenarkan, maka insya-Allah keputusan itu akan diumumkan selepas kita mendapat satu jawapan yang rasmi daripada pihak Arab Saudi. Beliau menjelaskan perkara itu pada majlis penyerahan peruntukan program Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Peduli Musaadah COVID-19 di Putrajaya. Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank Ahmad Syariman Muhammad Sharif menyerahkan sumbangan RM150,000 kepada Yang di-Pertua Yadim Nik Omar Nik Aziz dan RM300,000 kepada Pusat Pungutan Zakat Selangor. Sehingga kini lebih RM480,000 telah dibelanjakan Yadim kepada hampir 10,000 individu dalam bentuk wang tunai dan keperluan harian. Baik, pertambahan jumlah kenderaan di Plaza Tol Jalan Duta hari ini disebabkan beberapa sekatan jalan raya menjelang Aidilfitri. Namun keadaan masih di tahap terkawal. Hasil tinjauan sepanjang perjalanan menuju ke Plaza Tol Jalan Duta mulai sesak sejak pukul 2 petang. Berdasarkan perkongsian anggota keselamatan yang bertugas, kebanyakan orang ramai cuba mengambil kesempatan melakukan pergerakan rentas negeri tanpa kebenaran. Selain pihak polis, Jabatan Bomba dan Jabatan Pertahanan Awam JPM turut berada di lokasi bagi memastikan aliran trafik bergerak lancar. Dalam pada itu, tinjauan di Plaza Tol Sungai Besi, Kuala Lumpur, trafik turut sesak kira-kira 2 km sebelum tol lagi. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa hanya 20 minit dari Bangsar ke Tol Sungai Besi. Namun, kru RTM terpaksa mengambil masa hampir sejam untuk tiba di sana. Sekatan jalan raya bertujuan mengelak cubaan orang ramai melakukan perjalanan rentas negeri. Pihak polis tidak akan berkompromi lagi dengan mereka yang ingkar melakukan perjalanan rentas negeri menjelang Aidilfitri nanti. Oleh itu, tindakan kompaun sebanyak RM1,000 akan dikenakan dan mereka yang ingkar akan dikenakan tindakan untuk berpatah balik. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendengar arahan tersebut, patuh dengan arahan pihak polis, duduk di rumah. Tuan Muhammad Ikram, RTM.
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa dia tidak membuat pengesahan nota maklumat JOLO berhubung pembelian saham dalam Petro Saudi pada 2012. Saksi ke-9 perbicaraan penyelewengan dana 1MDB, Datuk Syahrul Azral berkata beliau tidak pernah curiga dengan ahli perniagaan kontroversi itu. Dalam sesi pemeriksaan balas oleh Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah, saksi menjelaskan dia tidak curiga terhadap nota maklumat itu kerana dilakukan pada tahap tertinggi dan konsisten oleh JOLO. Terdahulu, mahkamah dimaklumkan bahawa unit dana 1MDB bernilai berbilion ringgit dalam Petro Saudi adalah sama dengan unit dana dalam Permodalan Nasional Berhad PNB. Unit-unit dana itu dipegang dalam satu amanah dan amanah itu sepatutnya melabur dalam syarikat sebenar dan sebagainya. Mahkamah juga diberitahu lembaga 1MDB tidak pernah melihat kertas keuangan bukti kedudukan Petro Saudi. Saham itu sepatutnya menjadi sebahagian proses pencairan nota murabbahah 1MDB hasil usaha sama dengan Petro Saudi. Datuk Syahrul Azral juga tidak pasti sama ada bekas eksekutif 1MDB Jasmine Lu pernah melihat akaun Petro Saudi yang sudah diaudit. Perbicaraan bersambung bulan depan. Kenaikan harga ayam di Kelantan dikesan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP negeri itu semasa PKPB dengan harga mencecah lebih RM8 sekilogram. Kenaikan harga itu ketara berbanding ketika PKP tahap 1 dan 2 dengan harga sekitar RM3 sekilogram kerana kurangnya permintaan. Pengarah KPDN HEP Kelantan Adnan Abdul Rahman yang melakukan tinjauan di sebuah pasaraya terkemuka di Lembah Sirih, Kota Baru berharap golongan peniaga dapat mematuhi skim harga maksimum musim perayaan sehingga 3 Jun. Harga runcit ayam super perlu dijual tidak lebih RM8.40 sekilogram, manakala ayam standard tidak lebih RM7.50 sekilogram. Dan di Alor Kedah, siasatan sedang dijalankan terhadap dakwaan berlaku pencatutan harga semasa musim perayaan melibatkan penjualan cili merah di Pasar Besar Alor. Semalam harga sekilogram naik sehingga RM16 berbanding RM13 sebelum itu. Tegas Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Wan Romaini Wan Salim, peniaga terbabit boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Menjadi kelaziman syarikat Enrico's Raviraj Sdn Bhd melaksana tanggungjawab sosial CSR mereka pada bulan Ramadan setiap tahun. Meski dalam situasi PKP, syarikat pengedar minyak sapi Enrico's, teh masalah high top dan jus delima live on itu tetap meneruskan usaha murni mereka. Menurut Pengerusi Promosi dan Pemasaran Said Zainul Al-Hadi, Enrico's aktif dalam kerja amal untuk masyarakat setempat selari dengan seruan kerajaan #KitaJagaKita. Pertama kali kami adakan program sebegini di mana pada peringkat awal kita punya keadaan sekarang ini, kami juga ada menyalurkan orang kata sumbangan makan tengah hari kepada hampir 1,000 orang setiap hari di mana kita edarkan melalui kami punya lori makanan mengikut keperluan kawasan persekitaran syarikat kami lah. Enrico's Raviraj Sdn Bhd yang bekerjasama dengan sukarelawan NGO, badan-badan kebajikan dan agensi kerajaan juga berazam untuk terus memberi sumbangan tanpa mengira keadaan dan musim kepada golongan yang memerlukan. Perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk yang terjejas banjir di Krian kekal 54 orang melibatkan 14 buah keluarga. Kesemuanya ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak Alor Pongsu dan Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman Bagan Serai. 44 orang daripada 10 keluarga masih ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dijangka pulang ke kediaman masing-masing esok. Semakin baik, ya. Kalau kita perhatikan antara signal dia adalah jalan Cangkat Lobak lah yang kita tutup
daripada 18 hari bulan, hari ini telah dibuka semula. Ya. Dan keadaan rumah mangsa juga kebanyakannya telah surutlah, kecuali sebuah rumah yang masih ada air lah di kawasan halaman. Cuma mungkin hari ini kita beri peluang kepada mangsa untuk balik ke rumah untuk periksa rumah masing-masing kan, dan membuat kerja-kerja pembersihan lah. Penduduk sudah mula membersihkan kediaman masing-masing. Nanti pindah ke okey, semua okey, pengusaha pun semua Jepang, semua badan-badan pun bagi kita semua memang cantik lah. Kami pun, macam saya pun duk cuci rumah anak-anak semua pergi sana. Tak ada masalah lah tu. Harta ni memang cukup bagus lah. Kita terima kasih banyak-banyak tak terhingga. Dan Allah Ta'ala balas beri jasa mereka yang berkhidmat kerja untuk kita lah, untuk orang kampung. 10 lagi penduduk daripada 4 keluarga kekal di Sekolah Kebangsaan Farid Haji Aman. Baik, hanya 3 hari selepas penstrukturan semula sistem kejurulatihan pasukan senior Persatuan Badminton Malaysia BAM mengumumkan satu lagi rombakan kejurulatihan. Kali ini, penstrukturan membabitkan skuad remaja. Perkara terbaru itu kini meletakkan skuad remaja kebangsaan di bawah kendalian Ketua Jurulatih Datuk Misbun Siddiq sebagai pengarah pembangunan belia. Dalam satu kenyataan, Presiden BAM mengumumkan bekas jurulatih perseorangan kebangsaan Hazwan Jamaluddin dan Poh Chai Boon ditugaskan mengemudi perseorangan bawah 18 manakala jabatan beregu akan dikendalikan 3 pakar beregu, Pang Cheh Chang, Bontes Indra Mawan dan Lutfi Zaim. Sementara itu, bekas juara All England Hafiz Hashim bersama Alvin Chew pula ditugaskan melatih pemain lelaki bawah 15 tahun. Kwan Yok Meng, bekas pemenang dalam skuad Piala Thomas 1992 pula akan diberi portfolio baharu bagi mengetuai bahagian pembangunan perempuan bawah 13 tahun. Manakala jurulatih berpengalaman Zhang Hongyu akan mengawal selia bahagian pemain perempuan bawah 15 dan 14 tahun. Datuk Seri Norzah yakin jurulatih di bawah bimbingan Datuk Misbun mampu menanamkan disiplin tinggi dan budaya dahagakan kemenangan dalam kalangan pemain pada usia sangat muda serta membantu peralihan mereka ke pasukan senior kebangsaan. Sukan berbasikal. Pengurus Sapura Cycling Team Sayuti Zahid menganggap penganjuran e-sport cycling Selangor Zwift yang dianjurkan secara dalam talian merupakan usaha yang amat baik. Program anjuran cycling Selangor dengan kerjasama Sepang Asia Circuit itu bukan sahaja dapat mengekalkan prestasi para pelumba, malah dapat mengubat rindu mereka untuk beraksi selepas berehat lama akibat COVID-19. Menurut Sayuti, pihaknya menerima perkabaran daripada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI menyatakan perlumbaan ASEAN Tour hanya berbaki 10 perlumbaan sahaja tahun ini. Perkara itu bagaimanapun belum diputuskan lagi kerana negara penganjur kerana masih bimbang dengan penularan COVID-19. Keadaan itu diakui menyukarkan pasukan Sapura membuat perancangan latihan dan perlumbaan. Justru inisiatif perlumbaan secara dalam talian merupakan norma baharu yang harus disertai atlet berbasikal. Biasanya tim-tim orang kata sesuai dengan contoh waktu dia orang nak live sebab certain negara different time zone kan, so kalau yang orang kata tiada masalah untuk kita join, kita akan join. Baik saudara, berita perdana edisi Khamis 21 Mei berakhir di sini. Biasakan dengan norma baharu, amalkan kawalan kendiri serta patuhi PKP bersyarat. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Salam sejahtera.